Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Dapat sahaja soalan pengiraan. Awak jangan rasa takut nak jawab. Awak buat je. Pembahagian 4 ni. Guna tak guna, itu nombor 2. Letak je dulu sebab dia T ni, pembahagian ni dia macam dah set kita punya minda. Jadi biasa kotak pertama ni kita akan buat equation ataupun kita letak maklumat lah. Okay, kotak yang bawah ni kita letak mol. Kita nak cari mol apa, nanti kita tengok. Okay, kat sini kita kira mol ratio. Tajuk ni wajib tulis, jangan tak tulis. Yang ni kena tengok soalan lah. Petak yang terakhir ni tengok soalan. Okay, so bila kamu tengok soalan, okay, ada sahaja tindak balas antara bahan A dengan bahan B, memang kita akan guna konsep T ni. Memang akan guna. So bahan dia Na2CO3, dia react dengan excess dilute hydrochloric acid iaitu HCl. So akan dapat kat sini adalah, okay, dalam soalan dia ada cakap carbon dioxide gas. Itu adalah produk dia lah, carbon dioxide gas, CO2. Okay, produk yang lain kamu kena tahulah. Okay, kalau CO3 ni dah jadi CO2, dia ada satu lagi O, dia akan combine dengan H, dia akan jadi H2O, dia akan jadi air. Okay, jadi Na dia akan combine dengan Cl lah. So dia akan jadi NaCl. Okay, cuba balancekan equation. Okay, yang atas ni ada 2 atom natrium. So bawah ni pun kena 2 jugalah. Okay, kemudian yang atas ni Cl ada 1, so perlu letak 2. Okay, kemudian C cukup dah, sama 1. O, okay, O pun dah cukup. Okay, equation dah balance. Okay, kemudian barulah kita letak maklumat supaya otak tak hang. Jadi kita letak maklumat. Dalam soalan dia bagi 100. Okay, V untuk sodium karbonat ni 100. Kepekatan dia adalah, molariti dia adalah 0.5. Ni maklumat yang kita ada lah. So daripada maklumat ni kita boleh kira mol dekat bawah ni. Okay, apa lagi maklumat yang ada kat situ? Okay, maklumat yang ada adalah what is the mass. Okay, dia nak mass carbon dioxide ni. Dia nak mass carbon dioxide. Okay, ini bahagian ni memang dia adalah kekuatan lah, kekuatan untuk kita menjawab soalan ni. Kalau kita tak buat kotak pertama ni, kita akan jadi hang, kita akan jadi stuck. Okay, so kat sini adalah formula dia. Jadi formula tu mestilah kena sistematik. Jadi kita dah tahu kotak yang kedua ni kita akan kira mole of Na2CO3, kena tulis. Okey, dan kotak yang terakhir pun kita tahu sebab dalam soalan, dan kita pun dah catat dalam kotak yang pertama, iaitu kita nak cari mass CO2. Okey, kita settlekan dulu bahagian yang kedua ni, kotak yang kedua, iaitu kita cari dahulu mole of Na2CO3 ni. Okey, jadi data yang kita ada dalam kotak pertama V dengan M. Jadi kamu kena guna formula yang kamu baru belajar, iaitu N sama dengan MV per 1000. Yang ini adalah formula molariti, untuk kira molariti. Okey, so sekarang kita nak kira mol. Kita dah ada molariti kat situ 0.5 dan volume dia adalah 100 unit volume cm cubic. Okey, kalau unit volume dia adalah dm cubic, tak perlu bahagi dengan 1000. Tapi sekarang unit dia adalah centimeter cubic, jadi kita kena bahagikan dengan 1000 lah. Okey, kat sini kita akan dapat 0.05 mol. Okey, 0.05 mol. Okey, jadi jawapan kamu beserta unit kamu kat sini kamu akan dapat 1 markah. Make sure ada tajuk lah, ada tajuk, ada pengiraan. Kalau ada jawapan saja memang tak ada markah lah. 3 benda ni kena ada tajuk, pengiraan dan jawapan beserta unit. Okey, barulah kita pergi kepada mole ratio. Okey, mole ratio, kita ratiokan, biasanya kita ratiokan bahan yang ada maklumat, iaitu siapa maklumat
maklumat siapa yang kita ada, iaitu kita ada maklumat bagi N2CO3. Dan yang kita nak cari adalah untuk CO2. Jadi kita ratiokan dua ini. Jangan semua nanti crowded. So, dalam equation, ratio antara Na2CO3 dengan CO2, kita nampak kat situ adalah 1 mol nisbah 1 mol. Okay, nisbah dia sama. Make sure letak unit. Tak letak unit, memang bahagian ni tak akan dapat markah juga. Dan ratio bukan sama dengan ratio. Okay, kemudian yang kita kira dalam kotak yang kedua ni, kan, dalam kotak yang kedua ni kotak pertama, ni kotak ketiga, ni kotak yang keempat. Okey, yang kita kira dalam kotak yang kedua tu, mol bagi Na2CO3 kita dapat 0.05 mol. Okay, kita nisbahkan lah. Okey, kalau nisbah dalam equation sama, jadi dia pun samalah, akan dapat 0.05 mol juga. Okey, so guna data ni untuk kira dalam kotak yang keempat. Okey, so dalam kotak yang ketiga ni ada tajuk mol ratio, ada bahan yang kita ratiokan. Okey, ada ratio dalam equation, ada ratio yang kita kira. So kat sini baru boleh dapat satu markah. Make sure semua ada unit. Okey, untuk kotak yang keempat kita nak kira mass. Jadi guna formula segitiga yang kamu belajar masa bab 3, iaitu mol sama dengan mass over molar mass. Kena ingat kena hafal sebab formula ni dia tak bagi. Okey, sekarang kita nak mass. So rearrange formula ni. So dia akan jadi N darab dengan molar mass. Okey, so mol tadi kita dapat 0.05 mol. Okey, molar mass jangan kita kira dalam dekat sini. Kita asingkan. Cuba asingkan. Supaya kita boleh dapat markah ekstra. Kalau kita ada kesilapan kat lain, yang ini dia boleh cover lah. Okey, molar mass bagi CO2. Okey, so molar mass kalau karbon 12, ataupun molar mass ni sebenarnya kita kira R, M, relative molecular R, M, relative molecular mass, ataupun dalam bahasa Melayu formula molecule relative. Okey, so 12 campur 16 darab 2. Okey, kat sini kita akan dapat 44. Okey, 44. Okey, kalau molar mass dia ada unit lah. Kalau RMM dia tak ada unit. Okey, so molar mass letak kat sini 44. Jadi kira, tekan kalkulator, kita akan dapat 2.2 gram. Ini jawapan akhir kita. Okey, buat pangkah macam ni, star, hashtag. Okey, dapat satu markah. Make sure ada unit. Ada unit, ada tajuk, ada pengiraan. Ini pengiraan kita. Okey, baru dapat satu markah. So total markah sangat banyak lah kat sini. Kadang-kadang kat sini pun boleh dapat satu markah kalau soalan esei. Kalau soalan esei boleh dapat satu markah kat situ. Okey, equation kalau dia tak bagi memang akan dapat 2 markah. Kalau kita kira total semua sekali 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan jadi 6 markah. Banyak 6 markah ni. Memang soalan ini dia sangat-sangat menyumbang markah. Jadi kamu kena kuasai. Tak kuasai memang sangat